أئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا ومن حقك علينا ومن تسوي إلينا كلهم أجمعين ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلة اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسئلا بالخير فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم وفضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita diberi taufik oleh Allah dipertemukan lagi di dalam taman syurga majlis ilmu. Diharapkan para muhibbin sekalian yang sedang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mari sama-sama kita perbetulkan qasad serta niat kita di dalam majlis ilmu dan menjaga adab-adabnya yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Tauhid Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 29. Muka surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Betul? Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pagi ini musannif nak menerangkan kepada kita apakah yang dikehendaki dengan ilmu usuluddin. Di akhir-akhir ini terdapat pelbagai fitnah. Ini akibat daripada kita tidak mengetahui apa itu ilmu usuluddin. Banyak berlaku fitnah. Ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan bid'ah dalalah, ada yang tak ingin ambil tahu, macam-macam. Sebab tak tahu apa sebenarnya ilmu usuluddin tu. Jadi pagi ni musannif nak menerangkan apa ilmu usuluddin ni, apa kepentingan dia. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut, yakni oleh Allah. Bermula asas, bermula dasar, bermula tunjang bagi segala perkara yang dituntut, yakni yang diperintah oleh Allah. Di atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus, yang muktamad, yang dinamakan dia tuntutan yang putus tadi tu. Yang dinamakan akan dia yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang muktamad, yang putus tadi, dinamakan dia dengan fardhu ain. Fardhu ain. Yakni fardhu ain ni perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Allah perwajibkan, perkara yang Allah Ta'ala paksa
yang Allah paksa ke atas setiap mukallaf. Siapa dia mukallaf ni? Orang yang berhimpun pada dia 4 syarat. Berakal, baligh, sampai seruan agama Islam pada diri dia, dan dia boleh mendengar, melihat. Cuba tengok diri kita ada tak 4 syarat tu. Tengok diri kita ada tak 4 syarat tu. Kalau ada 4 syarat tu, kita mukallaf, yakni orang yang diberatkan akan dia hukum Allah, orang yang dipikulkan akan dia hukum Allah. Mahu tak mahu dia kena pikul, suka tak suka dia kena pikul, sebab dia mukallaf. Sebut mukallaf yang tidak mukallaf. Ada pun orang yang tidak mukallaf, maka tidak dipikulkan hukum Allah atas diri dia. Orang yang tidak mukallaf tak dipikulkan hukum Allah atas diri dia. Tidak ada tuntutan daripada Allah ke atas diri orang yang tidak mukallaf untuk mentaati perintah Allah. Allah tak tuntut orang yang tak mukallaf. Contohnya anak-anak kita tu yang belum baligh, anak-anak kita yang masih mumayyiz, dia hanya boleh membezakan elok tidak, kotor bersih, tapi dia tidak lagi baligh, tak cukup lagi. Maka contohnya mereka tadi itu tidak dituntut oleh Allah supaya mendirikan perkara yang Allah suruh, meninggalkan perkara yang Allah larang. Allah tak tuntut atas mereka. Sebab tu mereka tak semayang, tak ada masalah. Mereka tak tutup aurat, tak ada masalah. Mereka tak nak menuntut ilmu fardu ain, tak ada masalah, sebab bukan mukallaf. Orang bukan Islam masuk mukallaf. Orang bukan Islam masuk mukallaf. Mereka diberatkan hukum Allah. Nampak tak? Kalau orang bukan Islam itu tidak mukallaf, selamat dah dia. Siapa kafir masuk syurga? Sebab tu orang bukan Islam tu juga masuk dalam mukallaf. Ada tak 4 syarat tadi pada orang bukan Islam? Mereka berakal tak? Berakal. Baligh tak? Baligh. Sampai tak seruan agama Islam pada dia? Contoh kalau orang bukan Islam dalam Malaysia ni, sampai tak seruan agama? Sampai. Dia boleh mendengar, melihat tak? Boleh. Bila ada 4 syarat ni, mereka orang yang diberatkan hukum Allah. Cuma mereka nak melaksanakan tu tak sah. Mereka nak solat tak sah. Sebab syarat nak sah solat mesti beriman. Dia beriman baru dia boleh, baru sah sembahyang dia. Orang murtad mukallaf tak? Orang murtad dia mukallaf tak? Mukallaf. Walaupun dia murtad, dia isytihar, dia masuk Kristian, isytihar masuk agama Buddha, isytihar keluar daripada agama Islam, tetap 4 syarat ni ada pada diri dia. Waktu dia murtad tu, dia orang yang berakal, dia baligh, sampai dah seruan agama Islam pada diri dia, dan dia boleh mendengar dan melihat. Maka orang yang murtad itu tetap dituntut oleh Allah melaksanakan perintah Allah. Jangan mereka ingat bila mereka murtad, bila mereka keluar agama, makna tidak ada dosa. Contohnya bila mereka minum arak, berjudi, berzina, dedah aurat, bergaul bebas, dah tak boleh lagi. Tak boleh lagi ikut mana-mana. Sebab tu kita ni kena tahu. Orang tak tahu, dia kata susah lah duduk dalam Islam ni, keluar lah. Dia pun keluar daripada agama Islam. Kononnya sangkaan dia, tanggapan dia bila dia keluar daripada agama Islam tu, dah tak ada dosa dah. Nampak tak tu? Betapa jahilnya. Betapa jahilnya. Maka dia pun bersenang-senanglah dalam keadaan murtad itu. Minum arak, berjudi, tak perlu tutup aurat dah, gini-gini. Bebas. Pada dia tak ada dosa dah. Auzubillah min zalik. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Sebab itulah kita ni, Nabi kata talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu tu fardu atas setiap orang laki-laki perempuan yang Islam. Sebab nak tahu benda-benda ni
Kalau tak wajib tak difardukan, kalau tak penting tak difardukan, disunatkan aja. Tapi bila Allah fardukan, Allah wajibkan, menunjukkan benda itu sangat penting. Benda penting kita tinggal, mudarat lah kita. Benda penting kita tinggalkan, mudarat lah. Nampak tak? Bila majlis ilmu kita tinggalkan, mudarat diri kita. Mudarat diri kita, mudarat amalan kita, mudarat akidah kita. Tapi mudarat itu jenis tak nampak dengan mata kasar. Mudarat tak belajar agama ni tak nampak dengan mata kepala. Sebab tu ramai kita tak peduli, tidak menuntut ilmu agama. Sebab tak nampak mudarat tu. Walaupun tak mengaji, boleh makan, boleh minum, boleh bekerja, dapat gaji, naik pangkat, boleh seronok. Nampak tak? Sebab mudarat dia tak nampak. Kalau tak belajar agama ni, mudarat dia boleh nampak dengan mata kepala. Penuh masjid ni. Penuh masjid ni. Tapi oleh kerana menuntut ilmu itu, meninggalkan belajar ilmu fardu ain, khususnya ilmu usuluddin ni, tak nampak dia punya kecelakaan, kebinasaan, kemudaratan dia tak nampak dengan mata kepala, maka kita bakat-bakat tak peduli. Tak peduli. Sebab kita kata tak ada mudarat apa, tak ada susah apa, gaji tiap bulan dapat macam biasa, elang dapat macam biasa, pangkat naik, nak berjalan mana boleh pergi berjalan, nak makan kedai viral mana boleh pergi, tak ada mudarat apa. Sebab mudarat dia bangsa tak nampak dengan mata kepala, tapi nampak dengan mata hati. Bila mata hati kita buta, kita takkan nampak kecelakaan yang bangsa akhirat. Bila mata hati kita buta, bila mata hati kita rabun, asbab dosa maksiat kita yang kita tak taubat, ataupun dengan sebab hati kita tu dah diselaputi oleh cinta dunia, maka butalah mata hati kita daripada memandang akhirat. Allah jadikan mata hati untuk memandang akhirat. Allah jadikan mata kepala untuk melihat dunia. Mata kepala ni boleh tengok dunia, mana yang lawa, mana yang cantik, mana yang indah, mana yang hebat, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang membahayakan. Ni mata kepala ni. Nampak gaung, gaung bahaya, jangan duduk dekat. Nampak benda tajam, bahaya ni, pisau ni tajam. Nampak senjata, jangan buat main senjata. Nampak rimau, lari, jangan duduk dekat. Tu mata ni nampak. Lepas tu dia bertindak lari menyelamatkan diri. Dia tak. Kalau api tu, api besar tu nampak mata kepala, duduk jauh-jauh, jangan duduk dekat. Jangan duduk dekat, bahaya. Sebab mata ni nampak lah. Tapi begitulah bandingannya kalau mata ni buta. Kalau mata ni buta, kita tak nampak lubang, tak nampak longkang, tak nampak rimau, tak nampak hantu jembalang. tak nampak bahaya. Tak nampak, buta je. Begitulah mata hati. Kalau mata hati kita terang, celik, tajam, kita akan nampak segala-gala yang menguntungkan kita di hari kiamat dan dunia, dan apa yang merugikan kita pada dunia dan akhirat ni. Mata hati ni. Mata hati ni, tapi kita tak peduli ni mata hati ni. Kalau mata ni gabun, cepat-cepat kita buat cermin mata. Yang pakai kontak lens, yang pergi buat pembedahan. Betul tak? Tapi mata ni buta, ada kita buat kisah. Kita buat tak kisah je. Mata hati buta buat tak peduli. Sebab tu bila cerita tentang dosa, tentang pahala, kita tak nampak pun, tak faham apa. Apa benda yang merugikan ni? Tak belajar merugikan, tak solat merugikan, tak taat kepada Allah merugikan. Rugi apa? Bahaya apa? Tak nampak pun. Sebab ni. Sebab tu kita ni disuruh banyak-banyak bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa kita, supaya Allah buka balik mata hati kita, celikkan balik.
Kemudian menuntut ilmu. Menuntut ilmu supaya mata hati kita yang buta tadi, yang rabun tadi, jadi pulih. Bila mata hati yang rabun buta tadi pulih, dia dah mula nampak dah, oh, ini membahayakan dunia dan akhirat aku. Ini mencelakakan dunia dan akhirat aku. Dia dah mula nampak dah. Bila dia dah mula nampak, dia akan bertindak. Dia akan bertindak lah. Kalau macam mata tadi, mata zahir ni, bila nampak benda bahaya, dia akan bertindak apa? Menjauhkan diri, menyelamatkan diri, mengelakkan diri. Sebab nampak. Begitulah orang-orang yang mata hatinya dah mula nampak, dah mula cerah, dah mula terang dah. Makin banyak dia belajar, makin banyak dapat suluhan ilmu daripada Allah, makin terang, makin tajam penglihatan mata hati dia. Sebab tu penglihatan mata hati ni tak sama. Sama macam ni lah. Mata ni pun mana sama. Ada orang gabun jauh, ada orang gabun dekat. Ada orang gabun ayam, ada orang gabun malam. Ni pun sama ni. Ni pun ada kadang-kadang, biasanya apa antaranya gabun dekat ni. Mana contohnya gabun dekat? Nampak dosa orang, tak nampak dosa sendiri. Gabun dekat. Gabun dekat. Oh, dosa orang tu salah, tu dosa, tu maksiat, tu jahat, tu ni. Tapi dosa yang ada pada diri kita sendiri tak nampak pun. Rasa baik, rasa bagus, rasa amalan dah betul, rasa dah berilmu, rasa dah beramal, macam-macam dah. Selalu nampak dosa salah orang, tak nampak dosa sendiri. Itu gabun, contoh gabun dekat. Mata hati dia gabun dekat, tak nampak. Nampak jauh, dosa orang nampak. Jadi bila mata hatinya dah mula terang, dah mula cerah, dengan sebab dia bertaubat, banyak beristighfar, banyak bersolawat, banyak belajar, makin terang suluhan mata hati dia. Jadi makin teranglah perjalanan ibadat tadi. Makin nampaklah apa yang membahayakan dia, apa yang menguntungkan dia, apa yang mencelakakan dia, apa yang membahagiakan dia. Dia nampak dah. Dia dah nampak. Bila dah nampak, nanti tengok ada perubahan dah pada diri dia. Dulu dia tak belajar, sekarang dia dah mula rajin belajar, walaupun tak dapat setiap hari, dah ada duduk dalam majlis ilmu. Dulu tak ada langsung. Tu dah mula celek, nampak sikit dah tu. Dah nampak sikit-sikit dah. Nampak sikit-sikit dah. Dia dah mula jinak-jinak dah. Tu tanda-tanda tanda-tanda orang-orang yang Allah nak pilih dia jadi kekasih Allah. Tanda-tanda orang yang Allah nak bagi dia keuntungan dunia dan akhirat. Allah akan buka mata hati dia tentang ibadah, tentang akhirat. Kalau dulu dia tak peduli tentang dosa, tentang pahala, apa yang menguntungkan, apa yang merugikan, tiba-tiba serta-merta terfikir benda tu. Tu tanda-tanda Allah nak pilih tu. Jaga baik-baik, hargailah benda tu. Sebab tak semua umat Nabi Muhammad SAW dapat benda tu. Sekalipun dia Muslim, sekalipun dia Muslim, belum tentu dapat tadi tu. Belum tentu dia dapat tu tadi tu. Allah detikkan hati dia. Tu pilihan Allah lah tu. Jadi ni ilmu usuluddin ni, hendaklah kita tahu, hendaklah kita faham. Ilmu usuluddin ni, kata ulama, kata pengarang kitab ni, adalah merupakan Allahumma salli ala Muhammad, permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan fardu ain. Apa fardu ain ni? Benda yang tak dapat tidak semua orang kena buat. Dia agung pun dia kena buat. Dia agung, dia menteri, dia VIP, dia datuk, dia datin, dia tan sri, dia puan sri, jutawan, bilioner, artis, tak peduli siapa pun, dia kaya, dia miskin, dia sempurna, dia OKU. Selagi ada 4 benda ni, dia mukallaf, dia kena buat benda ni. Mau tak mau dia kena buat. Tak boleh pilih. Bila sebut fardu ain, tak boleh pilih. Rakyat Malaysia ni ada berapa orang Muslim? Berapa juta Muslim? Semua berapa juta Malaysia? 30 juta lebih, 35 juta, 33. Muslim kata separuh lah.
Ambillah separuh, ambillah separuh. 15 juta lah katalah Muslim lah. 15 juta Muslim ni, kita seorang tak semayang, kita berdosa. Padahal yang berjuta-juta lain tadi semayang dah, kita seorang tak semayang, berdosa. Sebab apa? Semayang ni fardu ain. Apa lagi fardu ain? Puasa. Puasa. Tiba bulan Ramadan contohnya, yang 15 juta tadi tu puasa semua, kita seorang tak puasa, tetap berdosa. Apa lagi fardu ain? Menuntut ilmu, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji fiqh, ngaji tajwid. Fardu ain tu 4 ilmu ni. 15 juta muslimin muslimat mengaji fardu ain, kita seorang tak mengaji, berdosa. Sebab mengaji fardu ain tu tadi wajib atas setiap mukallaf. Jangan kita ingat, ramai dah mengaji kat masjid tu, ramai dah puasa dah tu, ramai dah semayang tu, aku tak semayang, tak apa. Tak boleh. Lain fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, orang lain dah semayang, orang lain dah buat dah, kita tak buat, tak apa, tak berdosa. Orang lain dah mengaji dah pandai, dah faham dah, kita tak mengaji, tak berdosa. Sebab tu lah, kita fardu ain, fardu kifayah pun tak boleh beza lagi. Bila tak boleh beza tu yang silap tu. Orang suruh belajar fardu ain, dia pergi belajar fardu kifayah dulu. Orang suruh belajar fardu ain dulu, sambil-sambil ngaji fardu kifayah. Dia tak ditumpukan fardu kifayah pagi petang siang malam. Fardu ain tak berusik sikit pun. Sebab apa? Tak faham. Tak faham. Jadi segala perkara yang dituntut oleh Allah sebagai tuntutan yang fardu ain tadi, kita tadi sembahyang, puasa dan sebagainya, dia punya tunjang dia tu. Tunjang jangan bawa main, tunjang penting kan. Pokok tak ada tunjang, tak ada umbi, tak hidup. Ni. Jadi ibadah kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah yang fardu ain tadi, kalau tak ada tunjang tadi, tak ada faedah. Tak ada faedah. Kau sembahyang lah, kau puasa lah, kau zakat lah, kau haji lah, kau umrah lah, kau tutup aurat lah, kau hijrah lah, tunjang ni tak ada faedah. Allah tak terima, tak laku, sebab tunjang ni tak ada. Tunjang ni contohnya mana? Ni yang dimaksudkan dengan tunjang bagi segala perintah Allah yang fardu ain tadi, ialah mengenal ia mukallaf akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Soalannya sekarang ni, kita dah kenal ke belum Allah Ta'ala dan Rasul ni? Kita tanyalah pada diri kita masing-masing. Kita tanya sendiri diri kita masing-masing, aku dah kenal Allah dan Rasul belum? Tak peduli lah siapa, aku dah kenal Allah dan Rasul belum? Baik, dia kata dah kenal dah. Mana? Allah lah. Allah lah. Allah tu Tuhan, tak ada yang lain. Muhammad tu utusan dia. Okey, dah kenal lah tu? Belum. Kalau itu yang kita faham maksud mengenal Allah, salah. Kenal dah Allah. Siapa Allah? Tuhan lah. Tak ada yang lain. Dia je Tuhan, tak ada yang lain. Tak ada sekutu bagi dia. Itulah Tuhan. Jadi aku dah kenal dah Allah Ta'ala tu. Nama dia Allah, nama dia Rahman, namanya Rahim. Muhammad bin Abdullah. Aku dah kenal dah Rasul. Bukan. Itu yang dikehendaki. Ni dia nak bagi tahu. Dah tu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah, yang menjadi tunjang, yang menjadi tunjang dalam segala amal ibadah tadi. Apa dia yang dimaksudkan dengan mengenal Allah tadi? Ni dengar baik ni.
banyak orang tak tahu ni, banyak orang salah faham ni. Ramai kita yang faham mengenal Allah tu tahu namanya Allah, tahu dia Tuhan, tak ada yang lain. Muhammad tu Rasul, dah beres. Kenal Tuhan dah tu. Ataupun dihafal Asmaul Husna. Dia hafal Asmaul Husna, dia kata dia kenal Tuhan dah. Ni tengok ni ulama usuluddin duk kata apa mengenal Tuhan ni. Yang wajib ni, yang fardu ain ni. Raja tak raja, menteri tak menteri kena tahu. Artis tak artis kena tahu benda ni. Tak boleh dikemudiankan benda ni sebab wajib. Dan dikehendaki dengan mengenal itu. Maksud yang dikehendaki oleh syarak, yang dikehendaki oleh syarak, yang kata wajib tadi tu, pertama sekali ni faham wajib. Apa maksud wajib? Perkara yang Allah perintah ke atas setiap mukallaf sebagai perintah yang putus, yang muktamad, tak ada nego-nego, tak ada tawar-menawar, tak boleh pilih-pilih, tak boleh mengecualikan diri, tak boleh menguzurkan diri. Itu maksud wajib. Kau buat dapat pahala, kau tak buat kau berdosa. Kau buat dapat pahala, kau tak buat kau berdosa. Sebab wajib. Wajib ni paksaan Allah Ta'ala ke atas kita. Kenapa pula kata ada paksaan? Kerana ada ancaman dosa dan azab bagi orang yang meninggalkan perkara yang wajib. Sebab tu kata paksaan Allah. Allah paksa kita sembahyang, Allah paksa kita mengenal Allah, Allah paksa kita puasa, Allah paksa kita tutup aurat, Allah paksa kita menuntut ilmu fardu ain. Sebab apa? Perkara-perkara ni kalau kita tinggalkan berdosa dan dijanjikan azab. Beza dengan benda sunat. Benda sunat itu galakkan Allah. Allah galakkan buat sembahyang sunat, baca Quran, solawat, baca wirid dan sebagainya, bersedekah. Tak ada ancaman azab, tak ada ancaman dosa bagi orang tak baca wirid, tak ada ancaman azab bagi orang yang tak sembahyang duha, tak ada. Sebab benda sunat. Jadi dikehendaki dengan mengenal itu, mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Nampak tak? Ada dua benda sini. Yang dimaksudkan dengan mengenal Allah tadi ada dua benda ni. Yang pertama, mengetahui. Mengetahui. Macam mana nak tahu? Kena ambil tahu lah. Kena ambil tahu lah. Tak ambil tahu, nak tahu macam mana? Mengetahui yang pertama. Yang kedua, dan mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib, yang mesti bagi Allah Ta'ala. Apa dia? Ini maksud mengenal Allah Ta'ala yang wajib ni. Yang wajib sama macam sembahyang, sama macam puasa tu. Apa dia tadi? Mengenal, mengetahui perkara yang wajib bagi Allah. Apa perkara yang wajib bagi Tuhan? Perkara yang mesti ada pada Tuhan. Bila sebut Tuhan, benda tu mesti ada pada dia. Bila sebut Tuhan, dia mesti bersifat dengan benda tu. Kalau tak ada benda tu, dia tak layak nak dipanggil Tuhan. Apa dia? Entah. Kalau kita dakwa dah kenal Tuhan tadi, dah tahu belum? Apa perkara yang mesti bagi Tuhan? Tuhan tu mesti apa? Tak tahu. Tak tahu makna tak kenal lagi. Tak tahu makna tak kenal lagi. Makna tak lepas berdoa lagi tu. Berdosa lagi, duduk dalam dosa tu. Duduk dalam dosa. Tak kira laki perempuan, tua muda, laki ke bini ke, tak peduli. Dia tak tahu lagi perkara yang wajib bagi Allah, dia tak tahu. Dia tahu nama je, Allah nama dia. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mesti bagi Allah, entahlah, tak tahu. Allah tu mesti apa? Tak tahu. Allah tu mesti ada. Baik, ada yang macam mana Allah Ta'ala? Yang dikatakan Allah tu mesti ada, ada yang bagaimana? Ada yang bagaimana yang wajib bagi Allah? Ada
jenis ada yang mustahil bagi Allah. Yang kata ada yang wajib bagi Allah macam mana? Ada yang mustahil bagi Allah macam mana? Contohnya ada bagi Allah tu, ada yang sedia kala, tu wajib bagi Allah. Ada yang baharu, itu mustahil bagi Allah. Ada yang baharu, itu mustahil bagi Allah. Ada yang sedia kala, itu wajib bagi Allah, mesti. Nampak tak? Lagi takkan tu satu je sifat Tuhan, takkan tu satu je, banyak lagi maknanya. Jadi sebab tu kita kena belajar. Okey, bila dah belajar tadi, dah tahu dah contohnya, dah tahu dah perkara-perkara ni mesti ada pada Allah, dah baru tahu. Yang kedua, wajiblah dia membenarkan benda tu. Bila dia dah belajar tadi, contoh dah belajar perkara yang wajib bagi Allah, Allah ni mesti ada, Tuhan ni mesti ada, bukan harus ada. Bukan ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Ataupun Tuhan ni boleh ada, boleh tak ada. Ataupun Tuhan tu baru ada. Bukan. Tuhan ni mesti ada. Ada dia pula mesti sedia kala. Contoh, bila dah tahu, dah belajar, dah faham, wajib mengiyakan. Makna aku yakin perkara ni. Aku berpegang, aku yakin, aku percaya, aku beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti ada, dan adanya mesti sedia kala. Tu. Dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Jadi berapa ramai antara kita yang tak tahu benda ni? Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu sebab tak nak ambil tahu. Bukan tak ada orang mengajar. Ada je orang mengajar ilmu tauhid ni. Walaupun dah kurang sekarang ni, makna ada juga orang mengajar ilmu tauhid ni. Tak ada alasan. Jauh ke apa ke? Tengok orang pergi makan jauh-jauh boleh pergi. Dengar makan viral, kedai viral, jauh pun boleh jauh boleh pergi. Makna bersungguh. Maknanya kalau nak, kalau bersungguh, jauh pun dia boleh datang. Kalau tak mau, depan tangga pun dia tak peduli. Sebab tu Allah tahu kita nak ke tak nak. Allah tahu kita nak mengaji ke tak nak, nak ambil tahu ke tak nak. Allah tahu kita tak boleh lari daripada ilmu Allah. Allah tahu hati kita. Orang ni nak tahu sungguh-sungguh, orang ni memang tak nak tahu, orang ni memang tak nak ambil peduli. Allah tahu. Nanti belajar tu ilmu Allah Ta'ala bagaimana. Tak ada benda yang boleh kita sembunyikan daripada pengetahuan Allah. Tak ada. Tapi kalau benda-benda dunia, ilmu dunia yang menguntungkan, yang mengkayakan, ini kita ambil tahu. Semua orang ambil tahu, bergaduh ambil tahu, berpusu-pusu, berbondong-bondong orang ambil tahu. Sebab benda ni menguntungkan atas dunia. Kalau tahu benda ni nanti boleh jadi kaya, tahu benda ni nanti boleh jadi mewah, tahu benda ni nanti hidup boleh selesa, tahu benda ni nanti orang akan hormat. Jadi ini kalau tahu pun bukan kaya pun. Kalau tahu ilmu usuluddin ni, tahu halal haram, bukan kaya pun, tak boleh jadi kaya. Nampak tak? Batulah kita ramainya tak peduli ilmu ni. Yang bertalaki tak bertalaki, yang online tak online. Pada dia ada benda ni, tak ada pun tak apa. Benda ni nanti-nanti lah. Sebab apa tadi? Mata hati tadi tu. Mata hati tu tak tahu benda yang penting dalam kehidupan dia untuk dia tak tahu. Dah dibagi tahu pun tak nak ambil tahu juga. Dah dia bagi tahu, dah diajak juga, sombong juga. Tu tak dapat lah. Kita hanya mampu mengajak aje. Mewar-warkan, mengajak, mengiklankan, menjemput, mempersilakan. Ada pun yang memberi taufik, itu Allah. Kalau dia tak dipilih oleh Allah, tu tanda-tanda. Nak kata zaman Allah tak nak pilih dia bagi kebajikan. Kita yang dah dapat ni jangan sombong pula. Ini semata-mata rahmat Allah aja. Esok lusa tak tahu mengaji tidak lagi.
Jadi yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala tu tahu perkara yang wajib bagi Allah. Kenapa mesti kena tahu? Kenapa? Soalannya kenapa kita ni mesti kena tahu apakah perkara yang mesti ada pada Allah tu? Kenapa kita mesti tahu? Jawabnya kerana kita semua wajib membenarkan perkara itu di dalam hati kita sebagai seorang mukminin. Sebagai orang mukmin wajib i'tiqad, wajib menyungguhkan, membenarkan benda tu dalam hati. Sejahat apa pun dia, semaksiat apa pun dia, sebagai muslim, sebagai mukmin, benda tu mesti ada dalam hati dia. Dia minum arak ke, dia berjudi ke, dia penzina ke, dia wajib i'tiqad Allah Ta'ala Tuhan aku tu dia mesti ada, dia mesti sedia kala. Contohnya, walaupun dia kaki tunggang arak, walaupun dia isap dadah, walaupun dia berjudi, faham tak? Bukan bermakna aku ni ahli maksiat, aku ni dedah aurat, aku ni kaki perempuan, aku ni kaki jantan dan sebagainya, aku tak perlu nak ambil tahu benda ni. Itu tipu daya syaitan. Wajib kita semua kenal Allah. Daripada kenal tu nanti ada timbul rasa takut. Nampak tak? Daripada kenal tu nanti jadi gerun. Daripada kenal jadi takut. Daripada kenal jadi risau, jadi bimbang, jadi sayang, jadi cinta, jadi terhutang budi. Bila dah ada benda-benda tu dalam hati dia dengan sebab dia mengenal, barulah nanti dia akan dekat kepada Allah. Baru dia dekat. Sebab kenal dah Allah tu siapa, baru dia sedar, baru dia tahu. Contohnya bila kenal Allah timbul rasa takut. Takut apa? Takut nak melawan. Dia akan jadi hamba yang taat kepada Allah. Sebab takut nak lawan lah. Sebab apa takut tak lawan? Nak lawan dulu buat tak peduli, dulu langgar je, dulu buat tak peduli je. Dulu tak kenal, sekarang dah kenal. Tak berani. Tak berani. Jangan kata yang luar ni, yang dalam ni pun tak berani nak simpan benda-benda yang Allah tak suka. Yang dalam ni pun tak berani nak simpan benda-benda yang Allah larang, tak berani. Dulu jangan kata yang dalam, yang luar ni buat maksiat megah-megah buat. Sambil maksiat sambil tunjuk ke orang, bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat, kagum. Bahkan jadi bangga bila orang puji kita buat maksiat, kita jadi kagum, jadi bangga pula dah. Sebab tak kenal Tuhan dia siapa. Bila dia kenal, jangan kata yang luar ni, yang dalam ni pun dia jaga baik-baik. Aku tak berani simpan benda ni. Sekecil apa pun benda jahat dalam hati aku ni, Tuhan tahu, aku tak nak simpan. Aku tak nak simpan, aku tak berani nak simpan. Nanti aku dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah dan sebagainya. Amalan aku Allah tak terima. Nanti hari kiamat Allah tak tolong aku. Hari kiamat besok Allah biarkan aku. Amalan aku Allah tak terima. Dia tak berani. Tu jadi kenapa jadi macam tu? Sebab dah kenal. Dulu dia pendendam, sekarang dia jadi pemaaf. Subhanallah. Dulu pendendam manusia. Dulu dialah manusia pendendam sekali. Tapi bila dikenal Allah Ta'ala, pemaaf dia. Dia jadi pemaaf dia. Sebab apa? Kenal Tuhan dia. Sebab pengenalan dia kepada Allah tu yang jadikan dia macam tu. Sebab dikenal Allah tu, bila kenal rasa takut, rasa malu, rasa gerun dan sebagainya, tu yang jadikan dia macam tu. Pemaaf dia. Tak berani nak sangka jahat dengan orang. Tak berani nak fitnah-fitnah orang. Itu faedah dari mengenal Allah. Kenal Allah, jadi orang yang takut kepada Allah. Bila ada takut dalam hati terhadap Allah, dengan sendiri akan ada segala sifat-sifat yang baik pada diri dia. Sebab tu nak jadi orang takwa ni bukan senang. Bukan senang, tapi tidak mustahil. Bukan senang nak jadi orang yang bertakwa ni. Takwa di hati bukan di lidah.
Takwa dalam hati ni hasil daripada apa? Pengenalan kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, sifat takwa ni yang terbit daripada hati yang mengenal Tuhan. Daripada mengenal Tuhan tu timbul takut gerun dalam hati dia. Daripada takut gerun dalam hati, malu dalam hati tadi tu, haibah, merasakan kehebatan Allah tadi, itu yang mendorong dia menjadi orang yang mana? Orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Jadi taat kepada Allah. Makna taat, apa yang Allah suruh jadi pemaaf, dia pemaaf. Allah suruh jadi orang yang tawaduk, rendah diri, dia rendah diri. Sebab takut tadi kan. Dia tahu dia tak boleh lari mana. Dia tahu dia tak boleh lari mana. Semua gerak-geri zahir batinnya diketahui oleh Allah. Maka dia sentiasa waspada. Kalau dia tersilap, cepat-cepat dia kembali. Kalau dia tersilap, cepat-cepat minta ampun. Sebab takut. Kita silap, kita peram. Kita buat dosa, kita peram. Buat perkasam, buat jeruk. Sebab dalam hati kita tidak ada ketakwaan seperti orang-orang yang mengenal Allah. Yang kenal Allah. Batulah kenal Allah ni wajib. Daripada mengenal jadi takut. Takut kepada Allah ni hukum dia apa? Wajib. Jangan kata sunat pula. Takut kepada Allah wajib, bukan sunat. Takut kepada Allah fardu ain. Fardu ain, setiap orang mesti takut kepada Allah, bukan sunat. Bukan harus, wajib. Dah macam mana nak menghasilkan takut tadi? Daripada mengenal. Macam mana nak mengenal tadi? Daripada belajar. Nampak tak? Dia berkait. Daripada belajar akan jadi mengenal. Daripada mengenal jadi takut. Daripada takut jadi taat. Ini kita nak taat tanpa mengenal. Apa jadi? Nak taat tanpa mengenal. Jadi taat yang macam kita buat lah. Taat tanpa mengenal Tuhan macam kita lah. Time semayang, time berjudi, time mengumpat, time berdendam, time berdengki, time qiyamul lail. Solat jemaah buat. Nampak tak? Ni taat tanpa takut kepada Allah, dia jadi macam tu. Amal ibadatnya jadi mutanajis, bercampur. Bercampur yang suci campur dengan najis. Maknanya apa yang kita buat tak pakai. Mutanajis. Kalau makanan dah mutanajis boleh makan. Buang bagi itik makan. Begitulah amalan kita ni. Sebab tu kita jangan seronok. Mentang-mentang dah semayang, mentang-mentang dah mengajar, mentang-mentang dah mengaji, mentang-mentang qiyamul lail, mentang-mentang dah pergi haji, mentang-mentang baru balik umrah, mentang-mentang gini, rasa aman dah. Padahal amalan kita masih bercampur. Dengki tak tinggal, dendam tak tinggal, sangka jahat tak tinggal. Maknanya kalau amal ibadat kita yang macam tu, tak ada jalan selamat lagi. Tak ada lagi jaminan selamat daripada azab yang Allah janji. Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Sebab mutanajis. Orang yang taat kepada Allah tu datang daripada takut dalam hati, bukan takut di lidah. Takut di lidah ni sesiapa orang boleh. Sebab tu jangan kita mudah nak mendakwa kita ni orang yang takut kepada Allah. Jangan mudah nak mengaku, jangan. Nanti jadi pembohong. Baik kita mengaku aku ni orang yang tak takut kepada Allah. Maknanya tak sempurna, ketakwaan aku tak sempurna. Jangan kita kata aku ni orang yang takut kepada Allah, padahal tingkah laku kita tak seperti orang yang takut kepada Allah. Bohong tak? Bohong tak dakwaan kita? Bohong. Bohong lagi. Nampak tak? Sebab tu orang-orang tu, orang yang arif billah tu, dia tak mudah nak ngaku, nak dakwa dia cintakan Allah, cintakan Rasul. Malu dia nak ngaku sebab tak sama dengan perbuatan dia. Takut jadi bohong, takut jadi dusta. Kita mudah je ngaku cintakan Allah, cintakan Rasul, tapi
tingkah laku kita tak seperti orang yang cintakan Allah, cintakan Rasul. Itu jangan dakwa. Buktikan dengan ibadah, itu lagi baik. Buktikan dengan ketaatan, itu lagi baik daripada kita mendakwa. Kata kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, tapi caranya dah baik. Buktikan dengan ibadah. Tak mengaku pun Allah tahu yang dia cintakan Allah, sebab dibuktikan dengan perbuatan dia, dengan amalan dia. Jadi penting kenal Allah ni. Tapi bila benda penting ni kita tak peduli, habis cerita tutup buku. Benda nombor satu kita buat tak peduli atas dunia ni, tutup buku Kau pergilah haji tiap tahun, kau pergilah umrah tiap bulan, kau tak kenal Tuhan. Kata Imam Ghazali, amal tak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita takut amalan kita tak diterima oleh Allah, maka kita kena usaha mengenal Allah. Kalau kita takut amalan kita Allah tolak, Allah tak terima, Imam Ghazali kata tu, bukan orang bodoh macam kita yang cakap. Bukan orang bodoh macam kita yang cakap. Al-Hujjatul Islam. Dia kata orang tak kenal Tuhan, amal tak diterima oleh Allah. Kita tak nak kenal Tuhan, lompat kelas. Kenal Tuhan tak mau, ibadat mau. Kenal Tuhan tak nak, taat nak buat. Tu jadi binasa. Buang masa kita. Buang masa, dapat penat, dapat letih, habis belanja. Nak ibadat ni kan kadang-kadang keluar modal, duit, tenaga, macam-macam. Umur, masa, kita belanja kan. Tapi rupanya tak kira, tak laku. Sebab ada pantang larang yang kita dah langgar. Ulama pesan kita tak percaya. Kita mengaku kita lagi tahu daripada dia. Kita mengaku kita lagi pandai perjalanan akhirat ni daripada Imam Ghazali. Kita mendakwa kita lagi faham Quran dan hadis daripada Imam Ghazali tu. Sebab tu kita tak peduli Imam Ghazali kata apa. Imam Ghazali kata, kalau tak kenal Tuhan nanti amal Allah tak terima. Tak ada maknanya. Sombong pula tu. Dah lah bodoh, sombong pula kita. Penuh ni penyakit hati kita ni, banyak penyakit hati ni, cinta dunia, sombong, ujub. Sempat tidak kita nak uruskan benda ni? Sempat ke tidak kita nak uruskan benda ni? Macam-macam penyakit ni, bukan satu ni. Cinta dunia, sombong, takabur, ujub, aman. Al-aman, rasa selamat dah. Bila nak uruskan ni? Lepas tu Imam Ghazali kata perjalanan penyakit hati ni bukan senang nak elokkan. Imam Ghazali kata penyakit hati ni bukan senang nak sembuhkan. Kalau main-main tak ada jalan nak sembuh. Kita main-main, umur kita makin pendek. Adakah kita selamat? Adakah kita sempat? Kita tak risau benda ni. Yang kita risau duit tak banyak. Yang kita risau anak bini kita hidup tak selesa. Itu yang kita risaukan. Ni diri kita ni, bini kita, dia pun dituntut oleh Allah macam Allah tuntut pada kita juga. Sebab dia mukallaf juga. Macam mana tu? Kita sendiri pun tak lepas. Macam mana bini kita? Macam mana pula anak-anak kita? Sebab besok Allah tanya benda tu. Yang kita risau kita tak selesa, kita tak mewah. Risau bini tak mewah, bini tak selesa. Ni yang kita risau kan. Sampai mudi-mudi kita mikir, macam mana ni aku ni, bini tak selesa lagi, rumah tak lawa lagi. Ini tak cerita benda-benda yang datang pula ni. Hasutan-hasutan ni. Bukan senang. Dalam Minhajul Abidin tu dia kata, ibadat ni perjalanannya sangat payah.
Bukan senang. Tapi bila kita tak ambil tahu, kita anggap ibadat ni mudah je. Buat yang Allah suruh tu, tinggal yang Allah larang tu, selamatlah. Buat yang macam mana, tinggal yang macam mana, yang selamat. Buat separuh-separuh, tinggal separuh-separuh. Buat dan tinggal dalam keadaan tak ikhlas, buat macam tu. Dah buat langgar pantang macam tu. Waktu orang-orang yang kenal Allah ni, yang tahu ni, dia risau. Dia risau. Dia bukan risau sebab tak senang hidup, bukan risau sebab rumah tak selesa dah. Ni risau tentang benda ni. Aku ni lepas ke tidak? Aku ni lepas ke tidak ni? Anak bini aku pula besok macam mana? Tu yang dia risau. Beza jauh langit bumi kerisauan kita dengan orang-orang yang ahli akhirat, ahli ibadah. Tu yang dia risau kan. Risau nanti kalau mati anak bini aku disoal oleh Allah tak lepas. Risau nanti anak bini aku kalau kena tanya tak lepas. Risau kalau anak-anak aku nanti mati, kalau ditanya tak lepas nak jawab. Tu yang dia risau. Dah tu tak boleh ke risau tentang dunia ni? Boleh. Bukan kata tak boleh. Masalahnya sekarang, dalam kepala otak dan hati kita hanya dipenuhi dengan risau tentang dunia tu saja. Itu masalah kita sekarang ni. Bukan tak boleh risau, boleh je risau. Tapi masalahnya kepala otak dan hati kita ni hanya risau tentang dunia tadi semata-mata. Anak kita tak mengaji, bini kita tak mengaji, kita tak risau. Kita tak mengaji, kita tak risau. Tu bukti dia. Tapi risau tentang benda yang tak sepatutnya dirisaukan. Ini umur makin pendek, makin pendek. Dah mati, tak ada persiapan. Macam mana nasib kita? Macam mana nasib anak bini kita? Mati dalam keadaan tak ada persiapan. Mati dalam keadaan amalan kita Allah tak pandang. Sebab keegoan, kesombongan kita tadi, tak nak dengar nasihat ulama. Kita mengaku aku tahu ibadat, ni cara aku buat ni betul dah. Tak mengaji pun sembahyang Allah terima. Lepas tu Nabi suruh berfikir. Berfikir tu ibadah. Antaranya mana ni? Fikir tentang benda ni. Fikir perjalanan hidup kita selama ni dah puluh tahun ni, macam mana perjalanan hidup kita atas dunia. Cara hidup kita atas dunia selama ni betul ke salah? Apa yang kita risaukan selama ni betul ke salah? Adakah kerisauan yang Allah suruh ataupun kerisauan yang Allah tak suruh? Fikir balik. Ada masa lagi. Kita ni semua ada masa lagi. Ada masa lagi. Tapi kalau kita buat main-main juga, maknanya kita dah mensia-siakan peluang yang Allah bagi. Fikir balik. Cuba pandang. Nanti kalau yang ada anak bini waktu anak bini kita tidur tu, tengok muka dia. Macam mana muka ni besok ditanya oleh Allah ni? Macam mana dia nak jawab? Tengok muka anak itu. Tengok muka anak kita, tengok muka bini kita, tengok muka anak kita. Macam mana ni besok masing-masing nak bawa diri? Macam mana ni masing-masing besok nak jawab apa yang Allah tanya, yang malaikat tanya? Kalau aku tak persiapkan, kalau aku tak tolong, kalau aku tak bantu, kalau aku tak didik, kalau aku tak ingatkan, kalau aku sendiri pun tak mampu nak jawab, macam mana anak bini aku besok? Ke kita tak percaya benda tu? Kalau tak percaya, kita kafir. Sebab tu kita mukmin. Namanya orang yang beriman dengan hari kiamat, beriman dengan perkara gaib yang Nabi khabarkan. Tengok, bila anak bini kita tidur, tengok muka dia. Macam mana besok mereka ni ditanya oleh Allah. Di hari kiamat besok, selagi tak dipertemukan dalam syurga, kita nafsi-nafsi. Engkau, aku.
Kalau sekarang ni anak kita nak pergi jauh seorang-seorang, kita risau tak? Risau. Kalau bini kita nak pergi seorang-seorang mana-mana, risau tak? Risau keselamatan dia. Pernah tak kita risau macam mana nanti bini kita nak musafir alam barzah seorang-seorang? Anak-anak kita nak musafir besok dalam alam barzah seorang-seorang. Pernah tak kita terfikir macam mana perjalanan dia? Sebab tu yang bini pun tolong kerjasama dengan suami. Belajar, usaha beramal. Supaya besok kita ni terpisah sekejap di padang mahsyar, mudah-mudahan dipertemukan besok di dalam syurga. Itu pun kalau dua-dua amalan kita diterima oleh Allah. Kalau dua-dua tak peduli, anak bini tak peduli, sama-samalah besok Allah umbankan kita semua. Na'udzubillah min zalik. Ya, Allah akan temukan kita, tapi bukan di syurga. Allah temukan kita dengan anak bini kita dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Sekarang kita duduk dalam rumah mewah macam masjid punya besar, berseronok, bermewah-mewah. Nanti sama-sama diazab oleh Allah. Sebab sama-sama tak peduli tentang ibadah, tentang akhirat. Kita ada masa lagi, belum terlambat lagi. Tapi jangan buat lambat-lambat. Rebut peluang yang ada ni. Umur kita tak pasti berapa hari lagi. Kalau kita mula hari ni, malam ni, hari ni sekarang kita azam aku nak belajar dah. Mulai saat ni aku azam nak belajar dah. Malam karang kita mati, insya-Allah dosa kita diampunkan oleh Allah. Husnul khatimah insya-Allah. Sebab kita dah azam, maknanya dah masuk sebelah kaki dah. Dah mula melangkah dah. Makna dah mula berusaha dah. Sebab tu jangan tangguh-tangguh, nantilah. Kalau kita bertangguh, percayalah, kalau umur kita Allah panjangkan lagi 80 tahun, 80 tahun kita akan insya-Allah kita tak akan buat. Percayalah. Sebab nafsu kita ni memang suka menipu. Cuba tengok kita punya insya-Allah, nantilah saya nak belajar. Cuba tengok balik, mula perkataan tu kita ucapkan bila? Silap-silap dah 10 tahun ke belakang. Dulu 10 tahun dulu pernah cakap, insya-Allah saya nak belajar. Nampak tak? Dah 10 tahun kita tak bertindak. Sebab tu jangan tunggu lagi. Kalau tunggu lagi, tak mustahil 10 tahun lagi akan datang. Itu pun kalau ada umur. Sebab tu pakat belajar, pakat mengaji. Itu nasihat saya untuk diri saya dan anak bini saya khusus ni. Pakat belajar. Allah tak larang kita nak cari dunia, nak seronok. Tapi jangan sampai lupakan ni benda yang penting-penting ni, jangan lupa. Sebab target kita akhirat. Kita ni nak balik, bukan nak duduk sini selama-lama. Kita nak balik akhirat. Laki nak balik, bini nak balik, anak-anak nak balik, nak jumpa Tuhan masing-masing. Ni kena kenal Allah nombor 1. Tapi inilah ilmu yang paling ramai orang tak nak belajar sekarang ni. Inilah ilmu nombor 1, orang paling ramai tak nak mengaji, tak nak belajar ilmu ni. Dah macam mana? Fikir sendiri lah. Benda nombor 1 kita tak ambil tahu. Fikir sendiri. Rosak yang ni, amal Allah Ta'ala tak terima. Rosak yang ni, salah yang ni, amal Allah tak terima. Walaupun orang puji kata, oi baiknya dia buat amal banyak, macam malaikat dah. Walaupun orang kata macam tu, tapi sisi Allah dah. Sebab ada benda nombor 1, benda penting tak ada dalam diri kita waktu kita buat ibadat. Sebab tu yang dikatakan buat baik Allah terima. Ni antara syaratnya. Buat baik yang Allah terima, antara syaratnya dalam diri kita ada ni, kenal Allah. Tak ada ni, habis. Habislah kita. Syok sendiri je lah, perasaan ni lah. Perasaan. Yang bini tengok muka laki, bila laki tu tidur tengok muka laki. Macam mana ni besok laki aku nak jawab depan Tuhan tentang aku dan anak-anak aku. Tengok muka suami tidur tu, tengok macam mana ni besok laki-laki ni nak jawab depan Tuhan dia tentang aku dan anak bini aku. Kena pakat ta'awanu, tolong menolong. Laki tolong bini taat, bini tolong laki taat kepada Allah.
saling tolong menolong, pakat belajar, pakat mengaji. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua. Ni kita tak usaha tapi harap selamat. Macam mana? Dia mengaji pun tak tahu lagi, tak dapat jawapan lagi. Yang dah mengaji, yang dah beramal pun belum pasti. Apatah lagi kalau kita tak ambil tahu langsung. Kenal Tuhan. Sebab daripada kenal ni nanti jadi takut. Daripada takut dalam hati tu jadi taat. Bila taat, selamatlah. Dah taat, selamatlah. Yang tak selamat ni tak taat. Tak taat. Zahir dah okey, batin tak okey pula. Zahir dah nampak taat, tapi batin tak taat. Zahir dah semayang puasa tutup aurat, tapi hati riak, tak taat lagi. Bohong lagi. Zahir dah baik dah, tak ada nampak. Orang tengok kita tak ada dah buat benda-benda haram, tak nampak dah. Tutup aurat, semayang jemaah, qiyamul lail, baca Quran, sedekah sana sini, haji, umrah. Orang kata bagus ah, orang kata bagus ah dia tu. Baik ah dia tu. Ngajar sana sini, baguslah kata orang. Tapi pada Allah rupanya musuh Tuhan rupanya. Rupa musuh Allah rupanya. Rupanya tak diredha oleh Allah rupanya. Sebab ada barang kotor dalam hati. Ada barang kotor dalam hati. Sebab tu zahir batin ni dia seiring. Zahir batin seiring. Jangan kita hanya duk ambil berat tentang zahir saja. Batin ni kita buat tak peduli. Ini amalan batin ni, amalan hati, mengenal Allah dan Rasul. Dan dikendaki dengan mengenal itu, mengetahui serta mengaku betul dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah. Dalam kitab ni ada semua. Dalam kitab ni ada. Tunggu nak mengaji je, nak belajar je, nak ulang-ulang dengar je. Tak payah suruh cari sendiri dalam Quran hadis, memang mati duduk balik tak jumpa kita. Ulama dah tolong carikan dah. Nak suruh kita dengar mengaji je. Buang masa sikit, korbankan masa sikit untuk belajar, untuk ambil tahu. Tak boleh datang mengaji, talaki ngaji online. Boleh je. Usaha, tapi kena paksa lah. Dia kena paksa. Mula-mula kena paksa. Ibadat ni memang kena paksa dulu. Nanti lama kelamaan insya-Allah kalau Allah bagi rahmat dapat kemanisan, Allah bagi kemanisan. Bila dapat kemanisan tu tak payah dah. Dia jadi ringan nak buat dah. Tak perlu paksa-paksa dah. Tapi mula-mula memang kena paksa dulu. Benda-benda akhirat ni memang kena paksa dulu. Dia tak datang manis tiba-tiba macam dunia. Dunia hari ni buat, hari ni dapat manis dia. Pertama kali buat benda dunia, pertama kali ni kita akan dapat seronok dia. Tak sama macam akhirat. Kadang-kadang puluh tahun baru Allah bagi rasa manis dia. Jangan kita ingat saya dua mengaji 5, 6, 7 tahun dapat manis dah. Belum tentu. Rezeki tak sama. Rezeki tak sama. Rezeki tak sama. Kadang-kadang nafsu. Kadang-kadang nafsu kita ingatkan manis ibadat, nafsu. Cegedek nafsu. Ngaji pagi petang siang malam rupa nafsu. Lepas tu penat, letih, berhenti, pencen, tutup buku langsung. Ingat manis ibadat, rupa tipu daya dia licik, dipakat dengan setan tu. Dipakat dengan setan. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, duk pulun, ingat manis, rupa tipu. Dahsyat. Sebab tu Allah je yang boleh selamatkan kita daripada permainan tipu daya syaitan ni. Kalau Allah tak bantu kita, habis naya dah kita. Ini banyak yang terkena macam tu. Ulun. Orang kata bagus dia, rajin ni. Lepas tu hilang. Kesap. Tak jumpa, tak boleh kesan dengan radar. Pertengahan. Jangan tak mengaji. Pertengahan. Mula sikit-sikit dah. Sebab terburu-buru tu gapah-gapah tu antara permainan dia. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil bagi Allah. Apa perkara yang mesti tiada pada Allah? Apa dia?
Apa benda yang mesti tiada pada Allah? Apa dia? Kalau kita dakwa kita dah kenal Allah, dah faham Allah tu siapa, apa dia? Apakah sifat yang mustahil yang tak layak bagi Allah? Apa dia? Kena tahu. Sebab apa kena tahu? Sebab wajib kita menjaga iman, wajib kita menjaga akidah kita, pegangan dan kepercayaan kita. Jangan sekali-kali meletakkan walau satu perkara mustahil itu pada Allah. Jangan. Sebab tu kita kena tahu apa benda yang mustahil tu. Apa benda yang mustahil tu? Kena tahu lah. Sebab benda mustahil ni banyak. Yang mustahil bagi Allah banyak, bukan satu, banyak. Kalau kita tak ambil tahu, boleh jadi dalam banyak-banyak perkara mustahil tu ada yang kita sifatkan pada Allah. Benda mustahil bagi Allah banyak, bukan satu. Kalau satu tak apa. Yang mustahil bagi Allah tu banyak, tak terhitung. Tapi kalau kita tak nak ambil tahu yang dasarnya, yang asal ni tidak mustahil, dalam banyak-banyak sifat yang mustahil tu ada satu ataupun dua yang kita letakkan pada Allah tanpa kita perasan. Dia nak merosakkan akidah ni, bukan nanti meletakkan semua. Satu je sifat kekurangan kau letakkan pada Allah, dah cukup mengkafirkan kita dah. Jangan kata banyak dah, satu je. Sifat mustahil tu banyak tak terhitung. Ambil satu je letak pada Allah, jadi kafir dah. Sebab tu kita kena tahu apa benda dia yang mustahil bagi Allah, supaya kita boleh hati-hati, waspada, jaga-jaga. Jangan dikatakan Allah begitu, jangan diiktikadkan Allah begitu, jangan difaham Allah begitu. Ada dalam kitab ni, ngaji dah, nanti tahulah tu, insya-Allah. Dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala serta dalil-dalilnya. Apa pula benda yang harus bagi Allah? Apa yang harus bagi Allah? Makna apakah perkara yang boleh berlaku pada Allah, boleh tidak berlaku pada Allah? Apa dia? Kena tahu juga. Kalau tak tahu benda ni, nanti kita terikut dengan pahaman-pahaman yang fasik. Contohnya golongan Mu'tazilah yang memestikan Allah. Mereka memestikan Allah, membuat baik. Mu'tazilah pegangan dia Allah mesti bagi benda yang baik dan mesti bagi yang terlebih baik. Itu pegangan Mu'tazilah. Jadi kalau kita tak tahu benda ni, ramai kita ni kalau nak ikut dengung-dengung perkataan, kata dalam kitab Risalah Tauhid, dengung-dengung perkataan, makna dengar bunyi cakapan-cakapan kita ni, menunjukkan kita ni ramai Mu'tazilah sebenarnya. Faham daripada dengar perkataan tadi tu. Contoh gini, dia kata Allah ni tak patut bagi aku benda macam ni. Contoh dia kata gitu. Mana benda susah lah tu. Kalau benda sedap patutlah. Jarang orang menyungut bila dapat nikmat. Biasanya kita kata Allah ni tak patut ni bila datang kepada kita benda yang kita tak mahu, betul? Dia kata gitu. Contoh hari ni dia sakit. Dia kata tak patut Allah bagi aku sakit macam ni. Nampak tak? Maksudnya apa tu? Maksudnya pada dia Allah ni mesti bagi sihat pada dia. Bila Allah bagi sihat, baru patut bagi Allah. Bila Allah bagi sakit pada dia, benda tu tak patut bagi Allah. Faham tak? Mari kita duk hurai halus sikit. Nak suruh perasan benda ni. Nampak macam lekeh ni, besar musibah ni benda ni. Tak patut Allah bagi ujian macam ni. Maksudnya dia tu berpegang Allah ni mesti bagi sihat, makna bagi benda baik. Bila Allah bagi sakit, maknanya bagi benda tak elok ni tidak patut Allah buat begitu. Sedar tak itu pahaman Mu'tazilah nama?
Kalau kita belajar dan kita tahu sifat Allah tu apa, harus bagi Allah, harus ni mana? Patut bagi Allah memberi benda baik dan memberi benda sebalik. Itu sifat Tuhan. Itu sifat Allah yang kita duk sebut-sebut. Allah ni sifat dia patut, layak dia bagi benda sedap, layak bagi dia bagi benda tak sedap pada kita. Kenapa pula? Kan dia Tuhan. Sebab dia Tuhan lah. Sebab dia Tuhan, sebab dia pencipta, sebab dia pemilik, layak bagi dia nak buat apa saja kepada apa yang dia miliki. Faham? Kita ni milik siapa? Milik Allah. Kita ni kepunyaan Allah. Jangan perasan diri kita ni kita punya. Jangan perasan hidup kita ni kita punya. Jangan perasan rumah tangga kita tu kita punya. Jangan perasan pangkat jawatan harta kekayaan tu kita punya. Allah punya semua. Bila Allah punya semua, layak bagi Allah nak buat apa saja. Faham tak? Maknanya Allah mentadbir, Allah memerintah hak milik dia. Adil ke tak adil? Adil ke tidak Allah memerintah milik dia? Adil. Yang tak adil macam mana? Memerintah mentadbir milik orang. Betul tak? Merintah milik orang, tanah orang kita perintah, itu zalim. Itu tak patut. Buat bendang sebelah-sebelah dengan jiran kita. Kita pergi sabit dia punya padi sekali. Tak patut. Orang punya. Kita tadbir orang punya, zalim kita. Ni tanah kita. Ada berapa bendang tu? 1 ekar contohlah. Kita nak ketam semua. Ikut kita lah, kita punya. Boleh ke orang kata, zalimnya kau ni, tak patutnya kau pergi ketam semua ni, buat apa? Dia akan jawab, ni semua aku punya. Kalau aku ketam kau punya, tu baru kata aku zalim, aku perintah kau punya. Apa tu? Faham tak contoh tu? Kembali pada diri kita. Diri kita ni siapa punya? Sihat kita siapa punya? Duit kita siapa punya? Keluarga kita siapa punya? Anak bini kita siapa punya? Allah punya. Bila dah Allah punya, layak, padan, patut Allah nak tadbir bagaimana. Faham tak? Lain kita ni kita punya. Lain sihat ni milik kita, Allah ambil sihat kita, baru kata zalim Allah ni. Sebab ambil milik aku. Faham tak ni? Benda ni halus je tuan-tuan. Kita tak perasan benda ni. Selalu dalam hati kita, walaupun tak cakap kadang dalam hati, tak patut Allah buat begini, tak patut Allah takdir begini, tak patut. Nampak tak? Sebab tak tahu ni sifat Tuhan. Dia tak tahu yang sifat Tuhan dia, yang namanya Allah ni, harus sahaja berbuat sesuatu. Nak bagi baik pun patut, nak bagi yang tak elok pun patut. Nak bagi elok pun layak, nak bagi tak elok pun layak. Nak bagi hidayah pun layak, tak nak bagi hidayah pun layak. Nak mengkafirkan pun layak, nak jadikan orang tu beriman pun layak bagi Allah. Sebab semua milik dia. Itulah Tuhan. Yang kita duk sebut-sebut nama selalu tu, itulah sifat dia. Kalau mesti buat begini, tak boleh buat begitu, bukan Tuhan namanya. Makna tak bebas dalam mentadbir. Ada kongkongan, dikongkong pula dah. Dia tak boleh buat jadi, dia kena bagi senang aja. Susah tak boleh. Tuhan apanya tu? Boleh nak kata maha berkuasa macam tu? Lemah namanya. Tu Tuhan. Kena ingat, Tuhan ni bebas buat apa saja. Apa saja yang dia buat layak bagi diri dia. Faham? Tu. Kita tak faham, sebab tu kita kata tak patut Allah bagi macam ni, tak patut Allah uji begitu, tak patut Allah ambil daripada aku, tak patut. Tu ni yang nak kena betulkan balik ni. Ni nak suruh ngaji ni. Nampak tak? Kalau tak belajar, sampai matilah kita bawa pegangan tu. Kalau tak belajar, sampai matilah pegangan kita, Allah mesti bagi yang elok-elok. Bila Allah bagi benda yang kita tak nak, tak patut Allah buat begitu. Tak sedar jadi Mu'tazilah dah kita.
Matilah kita dengan pahaman Mu'tazilah. Na'udzubillah min zalik. Ngajilah tauhid ni. Ni ilmu ni makin lama makin kurang ni. Ilmu tauhid ni makin lama makin tak ada. Ingatlah, makin lama makin tak ada. Siapa yang sempatlah ambil ilmu ni, belajar ilmu ni, tak tahu 10-15 tahun akan datang tak tahu lagi. Kau dapat pahaman-pahaman pelik-pelik besok. Berkuasa. Habis dah ni. Kau diharamkan ke, dilarang ke, macam mana nak ngaji? Sekarang ni sementara ada lagi ke lapangan, ambil lah, belajar lah. Besok dah tak ada, baru kita nak kata dulu-dulu dah habis dah. Dah tak ada dah cerita dulu-dulu lah. Dah habis waktu dulu. Kalau aku tahu aku pergi mengaji dah habis dah. Tak ada dulu-dulu dah. Benda lah lepas. Jadi sementara ada peluang ni ngaji ya. Itu bukan pandai pun, muzakarah. Sebab tu kalau ada salah tolong tegur lah. Tolong tegur kalau salah. Mudah-mudahan bila kita belajar ni, bila kita belajar, Allah bagi kita faedah. Allah jaga akidah kita walaupun tak pandai lagi. Mana kita dalam lesen L ni, belajar akidah ni ibaratnya dalam lesen L. Andai kata ada kesalahan kepahaman kita, insya-Allah diampunkan oleh Allah sebab dalam proses belajar. Tapi kalau salah sebab sombong, salah pegang, salah faham sebab sombong, bodoh sombong, tak nak belajar, tak nak mengaji, ini tak ada kemaafan. Waktu kita mengaji, pakat-pakat belajar semua, tak peduli siapa kita, tua muda kaya miskin, taat maksiat tak peduli. Pakat belajar, mudah-mudahan dengan belajar ni duduk jadi penuntut ilmu ni, mudah-mudahan kita dapat ruang-ruang keampunan daripada Allah. Dapat keringanan daripada Allah sebab sedang belajar. Ya Allah, aku sedang belajar. Aku tak kuasa nak faham semua benda. Aku tak mampu dah faham pun tak mampu nak beramal, melainkan Kau bagi taufik kepada aku ya Allah. Sebab tu rugi sangat kalau hidup ni kita tak nak belajar agama. Rugi segugi-guginya. Sebab tu kita belajar, betulkan niat. Belajar kerana Allah, belajar nak baiki amal. Dia ada proses. Makan masa panjang. Bukan hari ni belajar, hari ni berubah dah. Dia ada proses. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkah majlis ilmu kita, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah Allah panjangkan umur kita untuk kita belajar mengaji dan perbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati kita, hati-hati anak bini kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan, rakan-rakan kita belajar supaya mengaji. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah redha kita semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kedua bapa kita, datuk nenek moyang kita ke atas, dan keturunan kita sampai ke bawah hingga kiamat besok. Mudah-mudahan dalam jagaan Allah, dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dalam belas kasihan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita, mempermudahkan urusan rezeki kita supaya tenang kita nak beribadah. Sebab antara dugaan yang paling hebat sekali untuk kita ibadat ni, kerisauan tentang rezeki. Ini yang menyebabkan kita payah nak ibadat, nampak risau pasal rezeki kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan rezeki kita, bagi rezeki yang halal, yang luas, supaya mudah kita nak beribadah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semuanya sekalian yang tidak terkecuali mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat syafaat orang-orang soleh, pengarang-pengarang kitab yang kita belajar, yang kita mengaji. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad, Allah masukkan kita dalam syurga dengan rahmatnya tanpa hisab, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Lebanon, di Yaman, dan di mana-mana sahajalah yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah. Mudah-mudahan diberi perlindungan, kemenangan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memusnahkan, menggagalkan, mengalahkan orang-orang kafir yang khianat dengan umat Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita, ahli keturunan kita daripada terikut terpedaya dengan fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah bihaulihi wa biquwwatihi. Insya-Allah malam ni kita ada kelas lagi.
Untuk kawan-kawan, pengetahuan kawan-kawan yang ngaji Fardu Ain, insya-Allah malam ni kita ada kelas pukul 9 malam sampai pukul 10 malam. Satu lagi kelas pukul 10.45 malam sampai pukul 12 lebih kurang lah. Mana ada 2 kelas lagi malam ni. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salah silap, kelemahan, kekurangan, saya minta ampun, maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kulli umsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ni mic. Siap yang boleh tu. Siap ada benda saya nak rekod. Oh ya, baik. Salam. Asyik. Doa saja. Doa saja. Salam kedua. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan 12 ni. Bulan 12. 12 satu hari bulan tu saya tak ada. Sebab anak saya nikah. Jadi saya nak jumpa Ustaz. Hari apa ni? Hari ini kebetulan masa kuliah Ustaz satu. Kuliah sini. Kalau kuliah Tapi sini. saya punya saya tak buat sebelah pagi, saya buat sebelah petang. Saya jemput Ustaz datang lah. Buat kat mana? Saya buat dekat dalam sekolah Tinggi Karim tu. Dalam tu ada balai raya, saya buat kat situ. Tapi kalau Ustaz datang pagi tu, insya-Allah adalah saya minta ada orang sediakan tempat ni untuk Ustaz. Insya-Allah. Ya. Nanti abang ingatkanlah saya. Nanti abang ingatkan saya. Satu hari bulan. Nanti abang beritahu dalam grup pun tak apa. Kita ni takut terlepas pandang. Okey bang, terima kasih. Mana? Mana balik bila? Petang? Ini terus balik kan? Oh ni terus balik ni? Kita nak pergi hantar Ina balik ke kolej kan? Tak tahulah nak balik petang sikit ke. InsyaAllah. Sama-sama. Ni doakan anak saudara saya. Ni anak saudara saya, ni abang saya. Ni abang saya, doakan dipermudahkan urusan kami, insya-Allah. Akan dipermudahkan urusan kami di dunia akhirat. Alhamdulillah. Kak sihat doa saya jangan lupa. Mana dia dah kasih. Dengan tu pun dah tak ada musik dengan Haji Zainal. Besan. Masjid lama dulu lah. Allah. Ngah ni ambil uti canai bagi mak. Bangan tak balik boleh direct. Okey. Asri ambil uti canai bagi mak nasi. Ni alang kita. Okey ngai. Okey insya-Allah. Salam Kak Ngah semua. Sama-sama insya-Allah doa. Nak kasih ni. Jumpa malam ni jumpa insya-Allah. Mudah-mudahan ada rezeki malam ni jumpa lagi insya-Allah. Panik terlupa nak buka tingkap ni tadi. Ya, tadi yang tak rompet. Dah kelewatan tadi nak hantar Muhammad Nasib tadi dah kelewatan. JNT ni kejap. Anang buat minum. Allah.